Pengadil yang akan mengadili perlawanan ini, Ahmad Safarudin Jalaluddin dan Azidi Nur Surah Aziz Ahmad Rahman. Manakala Musafir Zain Abud selaku pengadil simpanan. Kepada kedua pasukan diucapkan selamat bertanding. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam keluarga Malaysia, salam sukan Malaysia. Kita berada di hari ketiga untuk sukan bola jaring Sukma MSN 2022. Masih kekal venue-nya di Stadium Juara Bukit Kiara. Perlawanan ketiga untuk hari ini, tepat jam 12.15 tengah hari tadi, adalah perlawanan di antara pasukan Pahang yang memakai bib berwarna putih dan juga Melaka memakai bib berwarna biru. Bersama-sama saya adalah rakan pengulas saya, Cik Sazwan Muhammad Noor. Baru saja selesai tadi Melaka Pahang menjaringkan gol yang pertama, iaitu kalau tak salah saya itu adalah gol shooternya Maisarah. Kalau rasanya anda kenal Maisarah ini di dalam Netball Super League yang lepas, merupakan penjaring terbanyak ataupun penjaring terbaik dalam kejohanan Netball Super League yang lalu. Baik, sebenarnya saya juga nak mengucapkan terima kasih atas komen-komen yang anda ada di perlawanan-perlawanan sebelum ini. Saya nak mengucapkan jutaan terima kasih juga dan penghargaan kepada rakan-rakan pengadil saya yang bersama-sama untuk berusaha menjadi pengulas-pengulas sukan, iaitu satu bidang yang mungkin tak semua orang boleh, tetapi mereka mencuba keluar daripada kotak keselesaan masing-masing, cuba untuk memberikan komen-komen yang terbaik buat anda. So, kita menghargai komen-komen yang ada pada anda semua. Terima kasih atas komen-komen berkenaan. Tidak semua mereka yang dilahirkan boleh memberikan ulasan-ulasan yang terbaik. Itu dia jaringan yang kedua. Jaringan yang ketiga daripada Pahang. Pahang memakai bib berwarna putih, Melaka memakai bib berwarna biru. Ini adalah perlawanan yang ketiga, masih dalam peringkat kumpulan. Kita ada lagi baki 3 perlawanan lagi di sebelah petang, tepat jam 2 nanti, 3.45, dan diakhiri dengan perlawanan tepat jam 5.30 petang. Dalam pasukan Pahang ni ada kembar yang bermain. Goalkeeper ini adalah Aimi Shazlin Cik Suhaimi, juga bermain dalam NSL yang lepas untuk pasukan Pahang Tulips, kalau tak salah saya nama pasukannya. Dan kembarnya tidak bermain, ada menjadi reserve di luar, iaitu Aimi Shazlina Cik Suhaimi. Pahang mendapat penalti terus kepada gol shooter Maisarah. Jaringan berjaya dilakukan. Center pass Pahang sekarang ini. Jangan lupa ya, sidang hadirin semua, tolong beritahu rakan-rakan yang ada yang tidak sempat berada di Stadium Juara Bukit Kiara untuk live streaming kita di Facebook Persatuan Bola Jaring Malaysia, of course di fibm.tv. Sebenarnya nak memberi kerja rumah sikit kepada para penonton. Kita nak memberi homework lah sikit kononnya. Apa benefitnya kita perlu ada live streaming ini, terutamanya untuk sukan netball yang tengah meningkat naik. Tolong tulis komen anda di ruang komen. Kita nanti saya bacakan satu-satu. Saya ada pembantu saya yang akan tolong saya untuk melihat komen-komen anda. Teruskan memberi komen-komen yang positif, tak apa. Kadang-kadang perlu mungkin ada negatif untuk membantu meningkatkan lagi mutu sukan kita. Maisarah cuba untuk melakukan jaringan, agak jauh jaraknya ya, berjaya memberikan jaringan yang ke-6 untuk pasukan Pahang. Melaka hantaran tengah terus ke dalam bulatan gol, tetapi sayangnya tidak ada rakan yang membantu memberikan hantaran ke dalam kepada pasukan Pahang. Nama timangan goalkeeper ni kalau tak salah saya Along, apa nama timangan untuk kembar goalkeeper Pahang ni. Jangan Ayang, ya betul, nama timangan dia Ayang. Kembarnya tak tahu nama timangan, nanti kita carilah. Jangan lupa homework saya tu ya. Okey, berjaya bola itu diterima, ditepis oleh goalkeeper. Sayang. Kembali semula kepada Pahang.
Cuba untuk membawa bola ke bulatan gol mereka. Berlaku sedikit kekalutan ya di dalam gelanggang sekarang ini. Tak tahu siapa yang nak ambil bola, Melaka ke, Pahang ke. Sekarang ni Pahang sedang cuba membawa menyerang. Cuba untuk membawa ke dalam kawasan gol mereka. Berjaya ke bulatan gol mencari shooter yang terdekat. Itu dia. Free goal attack-nya dan melakukan jaringan dan berjaya. Pengadil kita untuk perlawanan ketiga ini, pengadil satu di sebelah sana, Abang handsome kita, Ahmad Safaruddin Jalaluddin, manakala Cik Mek Molek cantik manis kita di sebelah sini adalah Azura Azdi Sura. Namanya panjang sangat sampai 3 huruf. Nanti saya cari nama penuh dia, tapi nama glamournya kita panggil Cuk A lah. Itu antara rakan-rakan pengulas yang bersama anda untuk hari-hari sebelum ini. Kita ada 12 orang semua sekali. Semua 12-12 dah turun untuk membuat ulasan. Semangat mereka untuk memberikan ulasan harus kita puji ya. Hantaran ke dalam untuk pasukan Pahang tadi tidak berjaya Melaka untuk mendapatkan hantaran. Mungkin suku masa yang pertama ini sedikit kalut agaknya kedua-dua pasukan. Belum settle down lagi. Contact goal defend Pahang memberikan penalti kepada Melaka. Berjaya jaringan yang dibuat. Seterusnya center pass Melaka dalam bola jaring. Hantaran tengah bergilir-gilir. Selepas tim pasukan A, selepas itu mestilah pasukan B. Walaupun pasukan A yang menjaringkan gol. Cuba ditepis oleh center Pahang, tidak berjaya, tapi tepisan itu berjaya dikeluarkan, memberikan hantaran ke dalam kepada Pahang. Apakah Pahang berjaya untuk menjaringkan gol untuk hantaran ini? Ayang cuba untuk mendapatkan bola tapi tidak berjaya. Terus kepada gol shooter Melaka dan jaringan berjaya. Memberikan mata kelima untuk Melaka, center pass Pahang. Sedang mendahului sekarang ini adalah Pahang. Pahang memakai bib berwarna putih, tulisannya hitam seperti mana bendera negeri mereka. Melaka memakai bib berwarna biru, tulisannya kuning. Melaka ada 3 color di dalam, 4 color di dalam benderanya. Ada kuning, biru, merah dan putih. Cuba untuk melakukan jaringan gol attack, berjaya. Mata yang ke-7, 7-5 sekarang ini. Suku masa yang pertama, kita baru saja bermula. Dalam 8 minit telah selesai. Ini masih peringkat kumpulannya. Cantik. Goalkeeper cuba untuk menipis bola keluar, memberikan hantaran ke dalam kepada Pahang. Sambil-sambil itu rakan saya akan cuba untuk melihat komen-komen anda. Jangan lupa homework ya. Kenapa perlunya live streaming ini bagi acara sukan, terutamanya untuk kita bercakap tentang sukan? Kenapa perlu ada live streaming? Tolong jawab sikit. Bagi mana-mana individu ataupun peminat sukan tanah air, terutama sukan bola jaring, tidak sempat untuk datang ke Stadium Bukit Kiara, yelah kita faham hari bekerja. Jangan lupa live streaming di Facebook FIBM.TV dan juga Persatuan Bola Jaring Malaysia. Anda boleh juga lihat game-game untuk hari yang pertama dan kedua sebelum ini. Berjaya Pahang menepis bola berkenaan, turnover berlaku. Halangan goalkeeper, halangan center wing di luar bulatan gol. Halangan gol defend Melaka, memberikan penalti kepada Pahang. Terus kepada gol attack. Meleret bola itu, agak kurang. Cantik interception yang dilakukan oleh wing attack Pahang. Apakah Maisara berjaya untuk menjaringkan gol? Ya. Itu ada saya rasa jarak kesukaan beliau ya dalam menjaringkan gol. Maisara ini saya rasa dan saya boleh katakan antara penjaring yang tidak pernah mensia-siakan bola. Kalau nak sia-sia pun maybe persentasenya agak kurang. Sekali lagi Maisara dicari, ditagih kepakarannya untuk menjaringkan gol. Itu dia. Saya baru katakan tadi tidak pernah mensia-siakan bola setakat ini. Hantaran tengah Melaka. Tidak berjaya Melaka. Turnover pula berlaku kepada Pahang. Nampaknya kedua-dua pasukan agak kelam kabut sedikit untuk suku masa yang pertama ini. Masih berbaki lagi 5 minit 55 saat.
10-6 Pahang mendahului. Mata yang ke-11 untuk Pahang. Center pass Pahang di mata yang 11. Pahang dibarisi oleh 7 pemain di dalam itu. Kalau anda lihat, Maisara berada di posisi goal shooter. Goal attack Nurul Izan Azizul. Wing attacknya Wan Anur Fadlina. Center Nurul Anisha. Wing defense Nur Alia. Goal defense Fatin Razatul. Dan the goalkeeper dia adalah Ayang, iaitu Aini Shazlin Cik Suhaimi. Baru saja Melaka menjaringkan gol. Setakat ini goal attack Melaka ini saya rasa performance dia agak baik dalam usaha untuk menjaringkan gol. Walaupun ketinggian itu tidaklah boleh memberikan advantage kepada beliau. Tapi usaha gigihnya Pahang cuba untuk membawa bola sampai kepada Maisara. Halangan itu tidak cukup 3 kaki goalkeeper Melaka. Penalti kepada Pahang dan Maisara tidak sempat untuk menjaringkan gol, tidak mensia-siakan bola. Wow, ada jawapan ni daripada Saidah Said. Katanya soalan saya tadi, kenapa perlu ada live streaming? Netball game yang dah ramai peminat. Tahap bola sepak juga live sangat penting, nak tengok pemain-pemain yang hebat. Wow, superb jawapan itu Syahidah tadi Saidah Said, terima kasih. Ada lagi jawapan yang lain mungkin yang kita ingin dengarkan? Oh, saya pun dah macam jadi DJ radio pula Dania. Mata yang ke-8 untuk Melaka. Center pass beralih kepada Pahang. Come on Melaka, sokong masa yang pertama. Terus mencari goal shooternya di situ. Melaka dibarisi oleh pemain-pemain yang terdiri daripada goal shooternya adalah Putri Balkis, goal attack Nur Hayani, wing attacknya Nur Iza Damira, center Nur Syara Faiz, wing defense Amalin Adriana, goal defense Nurin Batrisya dan goalkeepernya adalah Gishalini Maniam, anak perempuan Maniam. Halangan goal defense tidak cukup 3 kaki. Macam mana nak ukur 3 kaki? Soalan saya juga ni. Peminat-peminat, kata peminat-peminat bola jaringan. Soalan yang kedua, homework. Berapa jarak halangan yang dibenarkan dalam bola jaring? Macam soalan budak sekolah pula kan. Tapi ramai yang kena blow tu melakukan halangan yang kurang. Berapa jaraknya? Berjaya bola itu ditepis oleh Pahang. Cuba untuk membawa masuk dalam bulatan gol. Maisara menunggu di sana, goal shooter. Cuba untuk menjaringkan gol. Itu adalah cubaan pertama yang gagal disempurnakan oleh Maisara. Contact wing attack Pahang memberikan penalti kepada Melaka. Ada jawapan. Jarak 3 kaki. Okey, mak dah tua sikit, tengok jauh sikit. Arah Terkis Adam Amar. Betul. 3 kaki. Dalam meter. 3 kaki semua orang tahu. Meter. Tengok makcik memberi homework ni. Okey, jaringan goal attack Melaka berjaya memberikan jaringan yang ke-9 untuk Melaka. Hantaran tengah Pahang 16. Masa berbaki 2 minit. 2 minit lebih lagi. Gishalini tidak berjaya menipis bola itu. Berusaha untuk mendapatkan. Dan Maisara, dia baru mensia-siakan 1 saja percubaan jaringan tadi untuk sokong masa yang pertama ni. Advantage pengadil berikan, ada berlaku kontak tapi diberikan advantage. Goal attack Melaka cuba melakukan jaringan. Berjaya. Pada saya jarak itu agak jauh, tapi melihat kepada goal attack ni untuk previous game dia sebelum ini, dia selesa dengan jarak-jarak sebegitu. Pahang pula membawa center pass terus dah kepada goal shooter. Maisara memang setakat ini memang top form untuk sokong masa yang pertama. Whole time pengadil Safa. Gol. Okay, wing attack Pahang. Goal attack Pahang diberikan caution. Melakukan breaking in yang kerap kali. Yang sepatutnya pemain kena belajar. Melaka memberikan hantaran yang tidak kemas di situ. Menyebabkan bola Gishalini dah tinggi, tapi bolanya lagi tinggi diberi. Cuba mencari Maisara, goal shooter. Berjaya ke jaringan? Berjaya tanpa ada gangguan daripada goalkeeper.
Farah Zulkifli 2 meter. Cari lagi. Buka Google. Type. Jarak 3 kaki dalam meter. Mak tu dia. Ini baru dia. 0.9144 arah. Hebat. 0.9 meter. Kita bundakan je lah. Okey. Baik. Live streaming. Kenapa penting? Baru seorang je Saida yang menjawab tadi. Kenapa pentingnya live streaming? Terutamanya untuk kita yang bercakap tentang sukan. Sambil-sambil itu, anda sedang melihat sekarang ini adalah perlawanan ketiga untuk hari ini. Hari ketiga Sukma Bola Jaring MSN 2022. Perlawanan di antara Pahang dan juga Melaka. Pahang memakai bib berwarna putih, manakala Melaka memakai bib berwarna biru. Melaka kurang kemas hantaran. Rakan tak bersedia menyebabkan bola keluar, hantaran ke dalam oleh pasukan Pahang. Pahang cuba menyerang, membawa bola ke kawasan gol mereka, mencari Maisara gol shooter, berjaya sampai kepada Maisara. Percubaan yang kedua agaknya. Kali yang kedua berjaya disempurnakan oleh Maisara, membawa mata ke-21 untuk Pahang. Ya, itulah whistle penamat untuk suku masa yang pertama. Jangan ke mana-mana, kita ada rehat 4 minit. Pergi buat air, bancuh air dulu, carilah jajan-jajan yang berkenaan. Kita rehat, kita jumpa untuk suku masa yang kedua. Ya, kita bertemu kembali untuk suku masa yang kedua, perlawanan di antara Pahang dan juga Melaka. Apa yang anda sedang lihat sekarang ni adalah pasukan Melaka melakukan cheernya sebelum masuk ke dalam gelanggang.
Suku masa kedua ada 15 minit. Kita ada 4 suku masa kesemua sekali yang berlangsung selama 15 minit. Oh, saya nak baca ada komen tadi menjawab berkenaan dengan daripada Asin Jabar. Perlu ada live streaming kerana ramai peminat sekarang suka layan netball. Kualiti pemain netball Malaysia sekarang pun semakin bagus. Buktinya mereka berjaya mendapat tempat ketiga semasa Piala Asia baru-baru ini. Superb jawapan berkenaan. Terima kasih. Ada lagi jawapan daripada Ara ni, dia memang aktif ni. Netball dah banyak peminatnya. Bola sepak, badminton, netball among the favourite sport kat Malaysia ni. Good effort BBJM bagi live streaming ni. Other sports should follow the same. Peminat tak dapat nak datang venue-venue game. Betul. Yang di luar Lembah Kelang of course lah. Takkan dah nak datang tengah hari bekerja lagi kan. Ambil cuti banyak hari. Mana pula lepas pandemik ni sukan kita berderet-deret. Kena pilih lah pula prioritinya kat mana. Terima kasih kepada yang memberi jawapan. Saya masih ada homework untuk anda. Jangan risau. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada komen-komen anda terhadap rakan-rakan pengulas saya yang lain sebelum ini, game-game yang sebelum ini. Mereka semua terdiri daripada kalangan pengadil yang sanggup untuk berada di luar kotak keselesaan, mencuba untuk menjadi pengulas anda selama beberapa hari ini. Terima kasih atas komen-komen anda. Kita cuba yang terbaik untuk memberikan anda. Oh, berlaku kontak. Kneeling. Free pass kepada Pahang. Goal shooter mendapat bola di situ. Ya. Saya suka juga nak menyebut kepada anda sebenarnya pasukan bola jaring Malaysia ini adalah salah satu pasukan bola jaring yang diguruni di peringkat Asia, sama ada untuk remaja mahupun kita punya open ataupun kebangsaan open lah, maksudnya pasukan terbuka. Kerana apa? Kerana kita selalunya berada di dalam top 2 untuk negara Asia. Cuma untuk tahun ini kita agak kurang bernasib baik. Kita kalah nipis dengan Sri Lanka dan kita kalah 2 kali dengan Singapura, tapi itu tak bermakna kita tak hebat. Kita hebat sebenarnya, tetapi nasib belum menyebelahi. Kita doakan kita semoga berjaya. Sebelum ini kita berjaya sebenarnya menempatkan diri berada di kejohanan dunia. Jangan tak kata kita tak pernah sampai di sana, tetapi mungkin tahun ini nasib belum menyebelahi. Sambil-sambil itu saya nak memberikan info-info jugalah sepanjang kita nak melihat perlawanan ketiga ini antara Pahang dan juga Melaka, jaringan semasa. Baru saja goal shooter Maisara ini kalau anda lihat Netball Super League yang baru lepas, merupakan memenangi kategori penjaring terbaik untuk NSL Super League 2022. Nampak? Itulah kepakaran yang dia ada, itulah tagihan Pahang sebenarnya. Netball ini tak ada finishing, tak menjadi, makanya penat nak membawa bola masuk ke dalam bulatan gol. Melaka cuba membawa bola, cuba memberikan saingan. Masih jangan give up Melaka. Baru suku masa yang kedua baru saja bermula. Saya harus puji gol attack Melaka ini ya. Namanya adalah gol attack Nurhayani Rosli. Dia agak baik dalam melakukan jaringan. Setakat ini tidak mensia-siakan percubaan jaringan yang ada. Mampu untuk membantu Melaka. Center pass Melaka sekarang ini. Ada lagi yang nak memberi. Kita nak ucapkan terima kasih juga atas inisiatif Persatuan Bola Jaring Malaysia. Mampu untuk membawa live streaming kepada anda untuk netball dalam sukan Sukma ini. Kalau tak ada, kita tak dapat nampak live ini secara dekat walaupun kita tidak berada di Stadium Juara. Ini inisiatif Persatuan Bola Jaring Malaysia dan of course terima kasih juga kepada FIBM.TV kerana bersama-sama kita sepanjang Sukma Netball 2022 ini. Center pass sekarang beralih kepada Pahang. Cuba untuk membawa bola. Dapat kepada goal attack, mencari goal shooter, berjaya kepada Maisara. Geshalini cuba untuk melakukan halangan, tetapi jaringan itu berjaya. Membawa mata 29 kepada Pahang. Setakat ini Melaka 11. Ayo Melaka, bandaraya bersejarah. Baru-baru ini kita punya sambutan Hari Malaysia. Melaka bandaraya bersejarah menjadi tuan rumah. 50,000 kehadiran rakyat Malaysia di Melaka bandaraya bersejarah. Inilah uniknya Malaysia, kepelbagaian kaum dan bangsa menyatukan kita, dan sukan juga merupakan salah satu elemen yang mampu untuk menyatukan kita semua sebagai keluarga Malaysia.
Patriotik pula saya hari ni. Rakan penyampai saya duduk tengok chatting anda. Saya nak bagi homework juga kepada anda. Jaringan baru saja daripada Pahang memberikan mata ke-30. Melaka center pass. Cuba mencari shooter. Apakah kontak? Kontak center Pahang memberikan penalti kepada Melaka. Itu dia. Berjaya. Last touch saya rasa adalah gol shooter Melaka. Memberikan hantaran ke dalam kepada Pahang. Nak beri homework ni, nak beri homework. Berapa keluasan gelanggang bola jaring? Dalam meter persegi. Come on. Saya beri 3 saat je ni. Berapa keluasan gelanggang bola jaring? Pahang cuba menyerang. Berapa keluasan gelanggang bola jaring? Come on, peminat sukan bola jaring. Kalau tak tahu keluasan ni, tak tahu. Nanti nak main, nak buat gelanggang. Saya dah katakan gol shooter Pahang ini Maisarah memang tengah perform untuk melakukan jaringan. Terus mencari Maisarah di sana dan jaringan berjaya dibuat. Maisarah ni memang dah tahu kerja dia apa. Tunggu, dapat, mesti score. Struggle sikit Melaka nak mendapatkan bola di sana. Ayang pula berjaya melakukan tepisan tadi. Goalkeeper Pahang. Contact center. Contact goal defend Melaka memberikan penalti kepada Pahang di kawasan tengah. Geishal ini agak tertipu di situ ataupun tidak mampu untuk membuat gangguan kepada goal attack. Mudah untuk mendapatkan bola tadi. Mencari gol shooter Pahang. Terus jaringan yang ke-33, ke-34 untuk Pahang. Berapa? 30.5 meter kali 15.25 meter. Okey. Jadi jumlahnya berapa dalam meter tu? 50 kali 100 kaki. Okey, 5,000 kaki persegi ataupun dalam meter dia. Saya pula nak buka buku lah kalau dapat tu lah 30.5 kali dengan 115.25 meter tu. Okey, 5,000 kaki persegi. Sebenarnya nak cakap dalam kaki senang. Baik, dalam gelanggang bola jaring ada berapa bahagian? Ada berapa kawasan? Macam nak ambil level O pengadilan dengan kejurulatihan pula. Okey, Melaka cuba untuk melakukan jaringan goal attack. Hebat Nur Hayani. Jangan angkat-angkat baju Nur Hayani. Simpan sikit. Center pass Pahang. Menyerang sekarang ini. Berapa kawasan dalam gelanggang bola jaring? Bola itu keluar. Berjaya diselamatkan tetapi agak lambat. Kakinya dah mendarat dulu di luar. 3 kawasan. Apa nama kawasan-kawasan dia? 3 kawasan. Apa dia? Tidak ada rakan yang membantu Melaka. Kesian Geishal ini. Tak ada mereka yang ke depan untuk mendapatkan bola. Maisarah tetap tidak mensia-siakan hantaran. Berjaya menjaringkan mata ke-35 untuk Pahang. Sidang hadirin, kita berada di sukum masa yang kedua bagi perlawanan game yang ketiga untuk hari ini. Hari ketiga Sukma MSN 2002 bola jaring. Perlawanan di antara Pahang dan juga Melaka. Pahang memakai bib berwarna putih, Melaka memakai bib berwarna biru. Pahang sedang mendahului setakat ini dengan jaringan 35, berbalas 13 Melaka. Kemana Geishal ini tu? Geishal ini ingin meminta, saya rasa tadi dia ada jatuh, maybe ada kecederaan sedikit mengganggu prestasinya untuk bermain. Mau minta untuk minta injury. Kawasan, apa nama kawasan? 3 kawasan dah betul, 3 bahagian. Kawasan D, kita tak sebut kawasan D dah. Apa nama kawasan tu? Kawasan D kita tak ada dah dalam rule book. Kita sebut apa? Siti Zulaiha menjawab 3 kawasan itu adalah kawasan gol, kawasan tengah dan kawasan gol. Superb. Terbaik Siti Zulaiha. Okey. Yang jawab kawasan di
Kawasan gol. Yang jawab kawasan D bukan tak betul, cuma term itu kita tak gunakan dah D tu. Kita gunakan kawasan bulatan gol. Kita kena perbetulkan term-term yang ada lah untuk mengajar juga yang lain. Sekarang Melaka sedang menyerang. Berlaku halangan wing defend Pahang di situ. Lambat sikit menyebabkan goal defend contact. Sentuhan memberikan penalti kepada Melaka. Nur Hayani cuba untuk melakukan jaringan tapi tidak berjaya. Agility Ayang, goalkeeper Pahang, agak baik tadi ya menyelamatkan bola dan tidak juga berlaku footwork. Maisarah lagi. Itu saya rasa spot dia yang saya dah kata shooter ni, goal shooter maupun goal attack, dia ada tempat-tempat tertentu yang membolehkan, yang dia rasa selesa untuk melakukan jaringan. Dan kalau dia mood memang terbaik pada hari itu, dia akan boleh melakukan jaringan. Goalkeeper side and away. Tengok spot yang sama lebih kurang, belakang sikit saja tadi, jauh sikit, tetapi jaringan tetap berjaya dibuat, memberikan mata ke 39 untuk Pahang. 13. Melaka tidak berganjak jaringannya. Come on Melaka. Melaka Bandaraya bersejarah. Come on. Memberikan saingan kepada Pahang. Presiden datang ni nak tengok. Mata ke-40 dah untuk suku masa yang kedua. Pahang mendahului 40 berbalas 13 Melaka. Sekali lagi mencari goal shooter Maisara. Itu saya rasa tempat yang sangat selesa lah untuk melakukan jaringan. Center pass Melaka sekarang ini. Niling memberikan hantaran percuma kepada Melaka. Tak perlu berdiri sebelah. Itu hanyalah kesalahan minor. Goal attack dicari, cuba untuk melakukan jaringan dan berjaya. Okey, seterusnya hantaran tengah Pahang. Nak bagi homework lagi, nak bagi homework. Berapa ketinggian tiang bola jaring? Berapa ketinggian tiang bola jaring? Sambil-sambil kita lihat game, sambil-sambil tu saya bagi homework. Kadang-kadang boring juga nak tengok ni. Sambil-sambil tu tangan tu laju juga nak menaip kan. Sayang Melaka. Hantaran itu mencari goal shooter tetapi agak lambat. Bola keluar memberikan hantaran ke dalam kepada Pahang. Kontak saya rasa wing attack Melaka menyebabkan penalti. Memberikan penalti kepada Pahang. Kontak goal attack Melaka memberikan penalti sekali lagi kepada Pahang. Kontak lagi center Melaka memberikan penalti kepada Pahang. Pahang cuba untuk membawa bola. Maisara dah kata pas. Maknanya dia selesa untuk menerima bola. Ya. Top form. Maisara goal shooter Pahang setakat ini. Baru 2 kali saya rasa dia mensia-siakan hantaran yang diterima. Jarak itu agak jauh tapi saya rasa itu saya dah katakan, bila shooter dah mendapat spot yang dia rasa selesa dan dia pun tengah dalam perform yang terbaik, maka jaringan itu berjaya dilunaskan. Come on Melaka, berikan saingan kepada Pahang. Masih boleh. 44-14. Jangan mengalah. Cantik interception wing defend. Bacaan bola yang agak baik. Tak berjaya kali ini Maisara. Saya rasa agak sengit juga perginya bola tadi. Hantaran ke dalam Melaka. Berjaya ditepis oleh Maisara, menyebabkan bola itu tidak pergi straight kepada pemain Melaka. Jaringan yang ke-45 untuk Pahang. Saya dengar pengadil Cua mengatakan ada kontak di dalam bulatan gol. Kontak goalkeeper, side and away. Okey. Cubaan dia mencuba, saya rasa mungkin jarak itu mungkin terlalu jauh. Cubaan yang kedua, rajin juga mencari rebounds ya, shooter-shooter Pahang ni.
Go Melaka, go. Okey, mencuba mencari shooter yang terdekat. Halangan center Pahang kurang daripada 3 kaki. 0.9 meter, berjaya memberi hantaran kepada goal shooter dan jaringan berjaya dibuat oleh goal shooter Melaka, memberikan jaringan ke-15 untuk Melaka, 46 untuk Pahang. Center pass yang agak kalut tadi daripada Pahang, berjaya bola itu ditepis oleh Melaka. Contact wing attack, wing defend Melaka, Pahang, memberikan penalti kepada Melaka. Kontak sekali lagi wing defend Pahang mencari. Okey, masa kedua telah tamat dengan jaringan 46 kepada Pahang, Melaka 15. Kita tunggu separuh masa yang ketiga. Kita berehat 8 minit. Kejap lagi, homework anda pula, berapa ketinggian tiang bola jaring.
Baik, kita bertemu untuk suku masa yang ketiga, perlawanan game ketiga untuk hari ketiga Bola Jaring Sukma MSN 2022. Perlawanan ini di antara Pahang dan juga Melaka. Tadi saya bagi homework berapa ketinggian tiang bola jaring. Ada yang menjawab. Siapa yang menjawab yang pertama itu? Oh, ramai yang jawab betul ni. Bagus. 200 cm kot. Ini ada kod-kod ni tak boleh pakai ni. Cubaan yang baik Amir Ain. Ramai yang menjawab 10 kaki. Janatul Raihan, Zanita, Farah Taufik 3.05 meter ataupun 10 kaki. Siti Zulaiha, Nurain 10 kaki. Betul. Betul-betul 10 kaki. Dah tak ada 8 kaki ya. Kita sekarang standard semua. Tadika ke, budak kecil ke, semua 10 kaki. Sekarang ini Pahang membawa hantaran tengah. Jaringan 46 berbalas 16. Ayuh Melaka step up. Untuk pusingan suku masa yang ketiga ini. Terima kasih kepada rakan-rakan pengulas saya, iaitu rakan-rakan pengadil yang berusaha untuk memberikan ulasan kepada anda untuk game-game sebelum ini, hari-hari yang sebelum ini. Mengisi hari-hari anda, saya rasa teruja juga membaca komen-komen anda. Mereka mencuba sehabis baik keluar daripada kepompong masing-masing. Actually, bukan semua tu yang pandai pun nak mengulas, tetapi mereka mencuba. Sekurang-kurangnya anda dengar suara mereka, bukan? Selain di court, anda dengar suara mereka seperti saya sekarang ini. So, terima kasih kepada rakan-rakan pengulas saya yang lain di kalangan pengadil-pengadil. Ada 12 orang semua sekali. 12 yang telah diberi tugasan untuk menjadi pengulas bagi perlawanan-perlawanan sebelum ini. Itu dia jaringan daripada goal shooter Pahang. Maisara membawa jaringan 47 kepada Pahang. 48-17 sekarang ini. Hantaran ke dalam kepada Pahang kerana bola tadi center pass Melaka tidak berjaya diterima dengan baik. Oh, Ayang disentuh di bahagian telinga. Dahsyat sungguh lakonan dia. Bukan lakonan lah. Betul sakit lah tu. Okey. Baik. Homework lagi. Come on. Baik, tadi live streaming. Kita ucapkan terima kasih kepada Persatuan Bola Jaring Malaysia atas inisiatifnya membawakan live streaming ini. Dan terima kasih juga kepada syarikat FIBM.TV kerana bersama-sama kita sepanjang 3 hari ini. Esok ada lagi memberikan live streaming untuk acara sukan netball bagi Sukma MSN 2022. Live streaming ini anda boleh saksikan di Facebook FIBM.TV dan juga Persatuan Bola Jaring Malaysia Facebook. Bukan setakat game live ini, game-game yang sebelum-sebelum ini pun anda boleh saksikan. Bola jaring berlangsung selama 6 hari, bermula pada hari Isnin yang lepas sehingga hari Sabtu ini. Ini adalah hari yang ketiga dan perlawanan yang sedang anda saksikan sekarang adalah perlawanan yang ketiga untuk hari ketiga ini di antara Pahang yang memakai bib berwarna putih dan juga Melaka bib berwarna biru. Baru saja selesai melakukan jaringan adalah Pahang dengan mata 51, manakala Melaka 17. Okey, homework lagi. Berlaku kecederaan wing attack. Pahang memasukkan wing attack yang baru. Penggantian 30 saat sahaja masa kecederaan. Seterusnya hantaran tengah Pahang. Okey, homework. Apa dia homework? Baik. Apakah warna standard ataupun yang kita gunakan di peringkat international oleh International Netball Federation INF, warna garisan yang perlu berada ataupun kalau kita nak buat gelanggang bola jaring, warna yang kita gunakan warna apa? Kalau kat tempat-tempat lain bercolor-colorful sebab kita kena tengok juga gelanggang multipurpose tu ada berapa color dah kan. So kita nak membezakan color. Tapi kalau sebenar-benarnya mengikut rule international, apakah warna garisan yang perlu ada dalam gelanggang bola jaring meliputi 5,000 kaki persegi berkenaan? Come on. Tolong jawab soalan homework saya. Contact goal defend Melaka di situ memberikan penalti kepada Pahang. Goal attack tidak dihalang di dalam, tidak diberikan saingan, memudahkan untuk mendapatkan hantaran dan jaringan berjaya untuk membawa mata 52. Nurul Syafika cepat dia jawab. Janatul pun menjawab. Nisha Nabiha Rosi, Janatul dan Nurul menjawab putih. Rozi ni menjawab merah.
Hebat. Aisyah Azihan menjawab putih. International rules mengatakan garisan yang perlu untuk garisan bola jaring. Ya. Macam yang anda tengok sekarang ini, kita hanya gunakan warna putih. Itulah standard warna yang dibenarkan. Kalau di luar-luar, sebab dia bergantung kepada keadaan gelanggang, kadang-kadang multipurpose yang diguna itu terlalu banyak garisan. So kena cari garisan yang colour selain daripada yang dah sedia ada. Okey, tapi untuk international memang warnanya putih. Oh, center pass Pahang tidak berjaya tadi ya, terlebih inci dibaling. Oh, telah memasuki suku masa yang ketiga, jaringan 52 Pahang, 18 Melaka, berlaku halangan di situ hantaran ke dalam Melaka. Baik, tadi kita bercakap tentang warna. Okey, warna putih. Berapa lebar garisan yang terdapat di gelanggang bola jaring? Kalau anda tengok ukurannya macam sama je garisan tu kan. Berapa lebarnya? Apa kaitan saya nak tanya pula tu lebar dia? Wah, macam mengajar kursus pula ni. Oh, cantik. Shooting yang dilakukan, jaringan yang dilakukan oleh Goletek. Berapa lebar garisan yang berada dalam gelanggang bola jaring? Kalau anda tengok garisan-garisan yang ada ini, rasanya lebarnya macam lebih kurang sama. Bukan lebih kurang, memang sama pun. So, berapa lebarnya? Sila. Kalau saya nak kata jangan buka buku, tak boleh pula kan? Cepat-cepat tu ada yang pergi type kat Google tu. Kat Google ke kat Yahoo ke nak cari berapa lebar garisan bola jaring. Oh, cantik. Feeding daripada pemain Pahang terus kepada goal shooter. Ada yang kata tadi hebatnya goal shooter Pahang ni. Maisarah ini Netball Super League 2022 yang lepas, beliau mendapat anugerah ataupun kategori penjaring terbaik NSL 2022 yang lepas. Kebanyakan pemain Pahang ini, mereka inilah yang menyerajui pasukan semasa NSL 2022. Center pass Pahang sekarang ini. Ada yang menjawab dah. 1.5 cm. Dalam inci berapa? Dalam inci berapa? Okey, Nabiha Rozi menjawab 2 inci. Azrin Ahmad 1.5 cm. Azrin Ahmad 1.5 inci. Salah. 1.5 inci. Kurang tu. Ayo. 3.45 petang. Sarawak main pukul berapa? Sarawak main pukul berapa petang ni? 3.45. Okey, betul. Oh, rakan saya Sazwan dah membantu 3.45 petang. Okey. Berapa inci lebar garisan dalam gelanggang bola jaring? Apa yang berlaku? Break in. Okey, break in dilakukan oleh pemain Melaka tadi, memberikan hantaran percuma kepada Pahang. Dengar pengadil kata di kawasan mana? Ya, kawasan tengah, tetapi di sebelah kiri sedikit. Hold time. Okey, wing defense Melaka, pengadil Safa memberikan caution. Okey, kerana sengaja melakukan obstruction. Okey, permainan dimainkan semula. Baik. Ada nak jawab lagi? Dah habis 2 inci. 1.5 inci tak betul. 4 inci? 4 inci itu labor now. 2 inci lah, 2 inci. Betul, 2 inci. Okey, 2 inci. Baik, kenapa lebar garisan 2 inci berkenaan diperlukan? Ini soalan cepu mas. Dah jawab betul 2 inci. Kenapa perlu lebar 2 inci itu? Jawab. Jangan tak jawab. 2-3 kucing berlari, sila jawab. Tak ada kaitan pantun 2 kerat tu. Maisarah mendapat bola. Wow. Itu spot dia yang memang dia selesa untuk menjaring. Berjaya. Jaringan dilakukan membawa mata ke 56. Berbalas 23. Center pass Melaka. Come on Melaka. Baru saja selesai Melaka menjadi tuan rumah untuk sambutan Hari Malaysia untuk tahun 2022. Melaka bandaraya bersejarah. Side and away. Berdiri, penalti. Hantaran mencari gol shooter. Okey, gol attack. Cuba untuk menjaring dan berjaya.
membawa mata yang ke-24 untuk Melaka. Okey. Siapa yang menjawab? Syahrin Zuki kata untuk visibility Kak Erna. Okey, untuk visibility untuk keboleh nampakan. Okey. Baik, ada lagi jawapan yang lain. Kenapa perlu 2 inci lebar garisan itu? Okey, jawapan itu saya boleh terima, Rin. Saya boleh terima. Ada lagi yang lain? Ada lagi jawapan yang lain? Bukan apa, kita nak menceria-ceriakan sedikit lah kita punya selain melihat game, memberilah homework juga sedikit kan. Kata pencinta sukan bola jaring. Ini masa nak menguji ni. Okey. Melaka mendapat hantaran, cuba. Ya, nampak goal defense itu. Cuba untuk memendekkan jarak halangan. Okey, advantage. Kerana halangan goalkeeper juga Ayang tidak cukup 3 kaki. Sukan C bila ya pengulas? Sukan C kita baru saja sekejap. Kita baru selesai sukan C. Kalau tak salah saya tahun depan. Kejap. Yang ni saya kena. Sebab sukan C ini dia 2 tahun berselang. Tahun lepas ada sukan C? Ke tahun ini sukan C? Vietnam. Tahun lepas? Tahun ni? Tahun lepas. Tahun lepas. Oh, tahun depan. 2023 sukan C. Saya rasa dah ada tuan rumah tapi saya pula yang kena Google tu. Tahun depan sebab sukan C baru saja yang lepas tahun 2021. Dia selang 2 tahun SEA Game. Oh, dia bagi saya soalan pula Okey. Baik. Sambil itu jangan lupa kita tengah menyaksikan perlawanan live sekarang ini. Perlawanan ketiga di antara Pahang dan juga Melaka. Okey, kenapa perlu 2 inci? Supaya ref nampak line, supaya umpire nampak line. Oh, ref yang nampak, umpire yang nampak line. Pemain tak perlu nampak line. Okey, jawapan ini saya juga agak boleh terima. Supaya kita boleh nampak line berkenaan. Ada lagi. Come on. Kenapa perlu lebar garisan 2 inci berkenaan? Okey. Hantaran ke dalam Pahang. Contact goal shooter Melaka kepada goalkeeper. Pahang cuba untuk membawa bola masuk ke dalam kawasan gol. Masuk kawasan gol. Itu dia kawasan gol. Terus kepada dalam bulatan gol. Kepada goal shooter. Oh, itu jaringan yang saya rasa dramatik sikit Melantun, pergi ke belakang, melantun balik masuk. Nasib baik masuk. Saya rasa Maisara pun tak ready nak buat rebound tu. Okey, center pass Pahang sekarang ini membawa mata 60, 26 Melaka. Kenapa lebar 2 inci garisan? Untuk memudahkan umpire tahu area player bermain. Untuk memudahkan umpire. Umpire sahajakah yang perlu? Umpire sahajakah yang perlu tahu? Bukan umpire sahaja juga untuk player Git. Minta maaf kalau nama saya tak sebut betul pronunciation saya. Nanti boleh betulkan saya. Maisara tak main Asian sebabnya coach dah memilih 12 yang terbaik pada waktu berkenaan. Mungkin juga ada player-player yang dipilih tetapi tidak boleh pada waktu berkenaan. Ada kekangan. Mungkinlah saya rasa. Itu pandangan saya. Baik, sekarang ini Pahang membawa bola. Terus mencari goal shooter. Maisara. Jaringan. Geshal ini agak kurang memberikan kesukaran kepada Maisara mungkin. Bukanlah suruh nak main kasar, tidak. Maksudnya memberi sedikit halangan kepada Maisara. Okey. Kenapa ada soalan daripada Abdul Rahman. Ada beza ke ukuran court lokal dengan international? Tengok ANC hari tu kenapa court dia macam luas ke sebab efek kamera? Saya rasa efek kamera kadang-kadang macam juga fizikal individu. Saya bukan nak body shaming kadang-kadang efek kamera sometimes menjadikan nampak orang tu dalam TV kurus, tapi bila secara realiti kita tengok sebenarnya tidak begitu. So efek kamera tu ada. Sebenarnya ukuran gelanggang bola jaring tak pernah berubah daripada 5,000 kaki persegi. Itulah keluasannya, tak lebih tak kurang 30.5 berapa 100 kaki panjang dan lebar tetap 50 kaki. 5,000 kaki persegi. Melaka sekarang ini
Membawa bola masuk ke dalam. Oh, berjaya. Goal shooternya tadi ya, berubah kedudukan bermain goal shooter. 2 inci tadi lagi. Come on. Saya perlukan jawapan yang kenalah. Yang tadi jawapan yang Syarin dengan ni tadi jawab bukanlah saya kata tak betul. Betul, saya boleh terima. Tetapi apakah lagi agak-agaknya kenapa 2 inci itu diperlukan dalam gelanggang bola jaring? Ada keperluan dia. That's why kenapa lebar itu perlu. Come on. Sekarang ini Melaka membawa hantaran tengah. Cuba mencari membawa masuk bola ke dalam bulatan gol. Wow, cantik shooting dan juga band yang dilakukan oleh Gol Attack Melaka itu. Center pass beralih kepada Pahang. Terus dia nampak masa rasanya, tapi jaringan tidak dikira. Kurang nasib ya Pahang. Tapi kita tetap dengan jaringan 63 Pahang 29 Melaka. Kita berehat untuk suku masa yang terakhir ini. 4 minit. Saya akan jumpa anda semula dengan memerlukan jawapan kenapa lebar 2 inci garisan bola jaring itu perlu.
Kita bertemu kembali untuk game yang ketiga, hari yang ketiga, Bola Jaring Sukma MSN 2022. Perlawanan di antara pasukan Pahang dan juga Melaka. Pahang mendahului sekarang ini 63-29, baru saja bermula kuarter yang terakhir. Itu kuarter yang keempat, suku yang keempat. Saya tadi memberi homework, kenapa perlunya 2 inci lebar garisan dalam gelanggang bola jaring. Oh, cantik shooting yang dilakukan oleh Gol Attack Melaka sebentar tadi ya. Jarak itu agak jauh. Center pass beralih kepada Pahang. Pahang cuba mencari, membawa bola masuk ke dalam bulatan gol. Maisara dah minta bola daripada tadi, tetapi feeder mungkin tak berapa confident nak baling jauh. Cantik. Gol Attack di bawah tiang gol. 10 kaki tadi ketinggian tiang gol. Alright. Saya perlukan jawapan anda. Kenapa perlunya lebar 2 inci bagi garisan dalam gelanggang bola jaring? Ada 2 jawapan tadi, saya tak kata salah, boleh diterima, tetapi agak kurang padu dia punya jawapan. Saya memerlukan lagi yang sedikit padu, yang berkaitan dengan, saya beri sedikit hint, berkaitan dengan perlawanan. Bila tengah game, ada kepentingannya line berkenaan. Tadi kata sebab Empire untuk pemain nampak kawasan masing-masing, betul, sebab dia adalah pembahagi. Kalau tak, orang center tak tahu nak masuk dalam bulatan tengah. Itu perlunya garisan-garisan itu. Tapi kenapa 2 inci itu? Okey, caution pula kepada wing attack Pahang. Okey, membuat halangan tanpa mengambil jarak. Mungkin kerap kali dah dia melakukannya. Okey, mencuba. Goal shooter Melaka, hard luck. Cubaan jaringan yang tidak berjaya. Saya rasa jarak juga agak jauh atau mungkin juga dia tidak bersedia untuk membuat jaringan. Contact wing defend, wing attack Melaka. Penalti kepada Pahang. Ini adalah game ketiga ya, cukup masa yang terakhir sekarang ini. Come on Melaka, berikan saingan kepada Pahang. Maisara mencuba. Bolanya pergi dengan cantiknya dan tangannya juga flick. Bola itu terus memasuki gegelung logam tiang bola jaring yang kita tadi kata ketinggiannya 10 kaki. Ada yang dah jawab? Siti Zulaiha mencuba supaya nampak pembahagian kawasan. Okey, betul. Dah memang betul nampak pembahagian-pembahagian bagi kawasan-kawasan. Setuju. Okey, Nurul Syafiqah kata supaya pemain tidak keluar dari gelanggang sesuka hati ketika perlawanan. Okey, itu jatuh dalam disiplin. Betul juga. Kalau dah ada gelanggang 5,000 tu, main dah dalam 5,000 kaki persegi tu je. Janganlah keluar tu tak kira. Supaya player tak buat kesalahan stepping on the line ketika membuat hantaran ke dalam. Ya, Faizatul Syahira. Okey, saya boleh terima juga. Betul. Anda ni saya rasa memang pemain juga ni dan tahu. Baiklah, saya bagi jawapan lah. Okey. Bila bermain 2 inci garisan itu penting kerana supaya player itu bila dia pijak atas garisan bagi mana-mana kawasan, dia masih berada di dalam kawasan dan belum lagi melakukan offside. Ya, itu kepentingan garisan 2 inci. Kadang-kadang ada player ni bila player yang ada dengan bola ataupun tak ada bola pijak atas garisan 2 inci itu dikatakan dah offside. Sebenarnya tidak. Itulah kepentingannya 2 inci itu. Okey, tetapi apa yang anda sebut sepanjang-panjang tadi, komen-komen tadi, saya pun boleh terima dan itu juga antara jawapan-jawapan yang boleh terima. Kalau 1 sampai 5 semua boleh diterima sebagai jawapan. Okey, tapi kepentingan yang lebih jelas adalah player masih berada dalam kawasannya dan masih tidak melakukan offside kalau pijak atas garisan. Itu dia. Wing defend Pahang melakukan footwork. Okey. Terms yang pengadil akan guna, Empire akan guna bila berlakunya gerak kaki adalah footwork. Dan dalam footwork itu adanya stepping, adanya dragging, itulah. Tapi bolehlah juga menyebut stepping, tetapi term yang lebih betul adalah footwork. Whole time berlaku kecederaan kepada pemain Pahang kalau tak salah saya di sana. Goalkeeper Pahang Ayang dah henjot dah keluar. Okey, menggantikan goalkeeper yang baharu.
Okey, tapi Pahang mendahului sekarang ni dengan jaringan 67 berbalas 33 Melaka. Hantaran tengah Melaka tadi. Saya rasa hantaran tengah Pahang berlaku turnover. Okey, turnover Melaka. Contact goalkeeper Pahang memberikan penalti kepada Melaka. Oh, cantik. Cantik jaringan penalti itu. Memberikan mata ke-34 kepada Melaka. Hantaran tengah. Oh, tadi hantaran tengah Melaka bukanlah berlaku turnover. Sekarang Pahang punya hantaran tengah. Oh, feeding yang dilakukan oleh wing attack itu terlalu lebih. Maisara tu saya rasa dah cukup tinggi lah. Cuma bolanya terlebih tinggi lagi. Okey, Melaka. Ayuh, bawa bola itu sampai kepada kawasan gol anda. Sampai ke kawasan gol. Okey, mencari shooter. Oh, goal shooter. Apakah dia mencuba atau nak membuat hantaran? Dia mencuba. Oh, berjaya. Walaupun bola itu meniti, itulah gunanya ketebalan gegelung logam tiang bola jaring itu. Dia sedikit sebanyak membantu lantunan bola untuk terus masuk ke dalam ring. Berlaku lagi satu footwork oleh pasukan Pahang di sana. Memberikan hantaran percuma kepada Melaka. Saya rasa spot yang sama tadi dia membuat jaringan. Apakah berjaya? Oh, boranya kurang. Contact goal defend, wing defend. Okey, penalti Melaka di luar, bulatan gol. Okey. Bolanya straight sangat. Ada defender di situ, berjaya menepis. Turnover kepada Pahang. Pahang membawa, sekarang ni menyerang, cuba untuk mencari goal shooter. Okey. Maisara mencuba, yes. Walaupun agak tidak selesa, tetapi dia berada di bawah tiang gol. Saya rasa tidak menjadi masalah untuk dia menjaringkan gol walaupun dalam keadaan yang tidak stabil. Pahang center pass mencuba untuk membawa masuk ke dalam bulatan gol. Mencari Maisara di situ. Okey, goal shooter Pahang. Mudah. Tidak ada masalah untuk dia melakukan jaringan. Mata ke-69. Melaka center pass. Melaka membawa. Oh, yes. Cantik. Halangan itu tak cukup lagi 3 kaki, tapi tangan telah diangkat. Memberikan jaringan penalti kepada pasukan Melaka. Center pass Pahang. Pahang cuba menyerang. Okey, apakah bola ini berjaya masuk ke dalam bulatan gol? Kurang. Ya, betul. Good call umpire. Okey, contact goal shooter tu. Bolanya memang tak sampai. Itu dalam pandangan mata saya lah, tapi pengadil dah blow betul lah tu. Kadang-kadang vision kita, apa yang kita tengok dengan apa yang berlaku di gelanggang itu, pengadil itu lebih tahu. Okey. Berjaya Pahang menjaringkan lagi gol, memberikan mata ke-69 kepada Pahang. 37 Melaka. Oh, sorry. Melaka tadi menjaringkan gol. 37. Teragak-agak wing attack Melaka nak memberikan bola, tetapi jaringan itu berjaya. Okey, center pass Pahang. Okey, Pahang cuba mencari. Ya, bola itu betul. Lebih senang, mudah untuk goal shooter mendapatkan. Dan jaringan itu of course membawa mata ke-70 untuk Pahang. Center pass Melaka. Kita untuk hari ini ada 3 lagi baki perlawanan untuk petang ini, tepat jam 2, 3.45 dan 5.30 petang. Okey, ini perlawanan yang ketiga. Hari ini ada 6 perlawanan. Esok kita dah memasuki peringkat kalah mati. Esok hari Khamis, peringkat kalah mati suku akhir. Ada 8 pasukan yang terbaik, top 2 dari setiap grup, dari setiap kumpulan akan beraksi di peringkat suku akhir kalah mati esok. Siapa dia? Kita kena tengok sehingga ke petang ini. Penentuan bagi Johan dan Nap Johan kumpulan. Oh, Maisara tadi berjaya juga melunaskan jaringan. Center pass Pahang. Okey. Oh, tidak berjaya kali ini. Dalam keadaan yang tidak selesa, keluar daripada gelanggang, melepaskan bola untuk dijaringkan, tapi jaringan itu tidak berjaya. Contact goal defend, ya. Contact goal defend. Pahang memberikan penalti kepada Melaka. Melaka mencari shooter.
Offside. Offside punya tag. Okey. Sengaja membuat halangan wing defend Pahang, mendapat warning kerana tadi saya rasa, bukan saya rasa, dia telah diberikan caution, melakukan lagi kesalahan yang pengadil merasakan itu jatuh di bawah kategori disiplin. Okeylah, saya tahu di luar sana bukan semua pernah ataupun belajar untuk menjadi pengadil. Tapi saya nak bagi homework lah pula juga. Google boleh kan Google? Okey. Berapa sanction yang berapa kategori disiplin? Yang tadi pengadil ada sebut salah satu tadi ada caution, ada warning. Okey, berapa jenis? Berapa prosedur? Berapa protokolnya? Kalau kita nak memberikan disiplin kepada pemain dalam perlawanan. Ada berapa? Ada berapa dan apa dia? Dan urutannya apa dia? Homework yang susah sikit ni kalau bukan pengadil. Kita ala Google boleh. Semua di hujung jari. Cing. All time. Oh, ada berlaku kecederaan kepada wing defend Pahang. Okey, pergantian dibuat. Ada beza tu pertukaran dan penggantian. Boleh juga jadi soalan homework tu. Okey. Penggantian dibuat. Okey. Berapa protokol disiplin? Tadi pengadil ada sebut warning. Kalau selalu dengar ada caution. Itu baru 2. Ada berapa dan apa dia punya yang lagi dan apa urutan-urutannya. Kalau biasa menjadi pengadil akan tahu, kalau player pun sepatutnya kena tahu. Dan saya rasa semua orang pun perlu juga tahu agar belajar bahawa dalam bola jaring ini kita tekankan juga elemen disiplin. Ada jawapan? Sazwan, rakan pengulas saya cuba untuk melihat jawapan-jawapan. Itu je caringan Pahang. Center pass beralih kepada Melaka. 73 Pahang, 41 Melaka. Suku masa yang keempat ataupun suku masa yang terakhir untuk perlawanan ketiga ini. Baik, penalti. Mungkin kontak dilakukan oleh goal defense tadi. Berjaya dilunaskan jaringan itu oleh goal shooter Melaka, membawa mata 42. Ada jawapan daripada Fatin Jamaluddin. Warning, caution, suspend. Suspend. Okey, ada 3. Macam ada kurang tu. Okey, urutan tu dah betul tapi ada yang kurang. Okey, suspend tu kita sebut suspension lah. Okey, suspension yang 2 minit. Caution, warning, suspension. Saya rasa ada kurang. Ada yang nak mencuba? Jawapan tu dah agak betul, kurang. Ada kurang lagi. Center pass sekarang Pahang. Cantik tepisan yang dibuat oleh goal defense, tetapi still bola berjaya diambil oleh Pahang. Cantik gol attack seorang-seorang berada dalam bulatan gol. Menjaringkan gol tanpa ada halangan. Center pass Melaka, ada yang mencuba. Nisha Rozi, Faizatul Syahira, caution, warning, suspend. Okey, tadi dah. Nisha Rozi 4 off court. Okey, off court, betul off court, tapi dia ada dia punya term yang kita sebut apa dia? Tidak sampai balingan yang dibuat hantaran ke dalam oleh goalkeeper Pahang tadi. Berjaya ditepis oleh goal attack dan jaringan. Membawa mata 44 kepada Melaka. Pahang center pass, terus mencari Maisara. Berjaya. Okey, Maisara senyum dalam usaha mendapatkan bola dan jaringan itu berjaya dibuat. Okey, ada lagi nak cuba. Off court tu agak betul, cuma termnya kita nak perbetulkan sedikit. Off court tu betul dah. Tapi termnya apa yang kita gunakan. Sambil-sambil kita bermain, mendengar pengadil live streaming, banyak sebenarnya dia punya kelebihan adanya live streaming ini. Okey, daripada Sabah sampai ke Perlis, Aramaiti. Walaupun kita tak berada di Stadium Juara Bukit Kiara, kita still boleh nampak, boleh lihat, boleh menyaksikan perlawanan-perlawanan secara live. Cantik. Penalti jaringan itu, Maisara.
membawa mata ke 76. Ada yang mencuba ordering a player off. Oh, betul dia cari dalam buku ni. Okeylah, kita short formkan Fatin. Ordering off. Okey, ada 4. Pertama caution, yang kedua warning, yang ketiga suspension dan yang keempat adalah ordering off. Ya. Tapi kadang-kala melihat kepada tahap disiplin yang dilakukan oleh player, protokol ini kita tak perlu follow, maybe terus boleh dapat suspension ataupun terus warning tanpa ada caution. Ya. Kita melihat kepada tahap disiplin teruknya player. Oh, cantik. Bola wing attack tadi. Percaya cuba mendapatkan terus kepada goal attack, mencuba goal attack. Kurang nasib baik. Wow. Usaha goal shooter untuk mendapatkan bola sampai dah macam main ice hockey pula dah. Okey. Contact goal defend diberikan, penalty dan cantik. Jaringan itu cantik. Okey, Melaka. Oh, last goal. Masa dah nak habis agaknya. Oh, 8 saat berbaki. Kontak di luar bulatan gol. Last goal. Apakah dikira jaringan? Saya tak nampak hand signal pengadil. Jaringan tidak dikira kerana bola masuk sepenuhnya selepas whistle dibunyi, sebelum whistle dibunyikan. Jadinya selepas whistle dibunyi, jadinya tidak dikira. Baik, kita tinggalkan anda dengan skor tidak rasmi. Perlawanan ketiga bola jaring Sukma MSN 2022, Pahang 77, Melaka 47. Okey, jangan lupa kita ada 3 baki perlawanan, pukul 2, pukul 3.45 dan 5.30 petang. Terima kasih support saya, jawab soalan-soalan homework. Kita jumpa lagi nanti. Terima kasih. Mohon perhatian